Soalan ni saya selalu dapat. Adakah orang introvert boleh berjaya? Padahal hakikatnya ramai orang introvert yang berjaya sebenarnya. Tapi itulah, orang selalu persoalkan, kalau saya introvert, boleh ke saya berjaya? Sebelum saya kupas benda ni, kena kenal dulu. Apa itu introvert? Kalau ikut Dewan Bahasa, introvert adalah orang yang tak suka bergaul dengan orang, dia fokus pada diri sendiri. Kalau tengok rujukan lain, introvert ni adalah orang yang suka ketenangan. Kalau boleh nak kurangkan stimulasi daripada luar ni. Dan kemungkinan besar, introvert ni memang ciri-ciri yang ada masa kita lahir lagi. Contohnya macam saya kalau jumpa orang je, saya akan penat. Cepat penat. Lagi-lagi orang yang saya tak kenal, baru jumpa, saya tak ada connection yang elok lagi dengan orang tu, saya akan sangat-sangat cepat penat jumpa orang tu. Lagi kalau saya pergi event yang ada ramai orang, lagi cepat penat. Tapi bukanlah bermaksud saya tak boleh keluar terus jumpa orang. Contohnya kalau saya nak bawa anak saya jalan-jalan kan. Macam hari tu, saya pergi Nabila Agro Farm dekat Negeri Sembilan ni. Okey je, ada orang tapi tak adalah ramai sangat. Tak ada masalah interact dengan orang lain. Enjoy. Memang akan ada orang yang datang sembang dengan saya, tapi tak lama. Biasanya saya memang akan kawal saya punya interaction dengan orang supaya saya boleh maintain lama dekat luar. Kalau tidak, sekejap layu. Sekarang, apa itu berjaya? Orang berjaya tu apa? Berjaya tu maksudnya apa? Kalau perkataan berjaya sahaja, berjaya tu membawa maksud kita dapat sesuatu yang kita nak. Kalau kita ada impian, kita dapat impian kita tu, dapat kecapi impian kita tu, kita boleh kata kita berjaya dalam impian kita tu. Tapi nak tahu seseorang tu berjaya macam mana pula? Apa kriteria orang yang berjaya? Adakah kalau dia kaya, dia berjaya? Banyak duit je, orang ni banyak duit, so dia berjaya. Adakah itu masuk berjaya? Kalau tanya saya, itu bukan orang yang berjaya. Orang yang berjaya adalah orang yang dapat memenuhi semua tanggungjawab dia. Contohnya, kalau dia seorang lelaki dan ayah, dia dapat penuhi tanggungjawab dia sebagai ayah. Dia boleh bagi makan minum tu anak dia, isteri dia pun enjoy, ada rumah, keluarga dia boleh selamat, ada kenderaan, mak ayah dia terjaga. Apa lagi? Tanggungjawab dia pada Tuhan, dia solat penuh, cukup waktu, dia tunaikan haji boleh. Saya tak tunaikan haji lagi lah. Dia boleh tunaikan haji, dia boleh penuhi semua tanggungjawab yang dia ada, dia boleh penuhi. Itu orang yang berjaya. Kalau orang kaya, duit dia banyak, itu buat satu sudut. Tapi kalau duit dia banyak, isteri dia bersedih kat rumah sebab dia selalu berjoli dekat luar. Ada orang yang keluar bisnes, jumpa orang situ sini, sampai tinggal anak isteri kat rumah kan, sedih kat rumah, anak tak dapat kasih sayang seorang ayah. Duit dia banyak, tapi tanggungjawab dia sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami tak berapa cun sangat. Jadi bagi saya itu bukan kriteria orang yang berjaya. Jadi untuk tahu orang tu berjaya atau tidak, tengok. Kalau dia berjaya penuhi semua tanggungjawab dia, maka orang tu berjaya. Untuk introvert pula, orang jenis introvert, adakah orang introvert boleh berjaya? Ataupun adakah orang introvert boleh memenuhi semua tanggungjawab dia? Jadi, korang rasa macam mana? Orang introvert boleh memenuhi tanggungjawab dia ke tak? Mesti boleh kan? Tak ada masalah. Bagi saya tak nampak apa masalahnya. Mungkin ada orang tanya, habis tu bang, kalau orang tu introvert, macam mana dia, contoh, macam mana nak pergi kerja? Dia kena jumpa orang. Ini satu misconception. Maksud orang tu tak suka jumpa orang, introvert kan? Orang introvert dia tak suka jumpa orang, bukan bermaksud dia tak boleh jumpa orang. Salah. Contoh macam saya lah. Saya dekat 10 tahun jugalah saya buat bisnes menjual servis. Lebih pada marketing, branding, design, benda macam tu. Saya buat lagu, produk, saya buat website, saya buat design, packaging produk, saya buat apa lagi? Iklan TV, iklan radio, iklan kapal terbang pun saya buat. Nak dapat job-job semua tu, saya kena present depan orang. Dengan kena jumpa orang. Jumpa datuk, jumpa itu, jumpa ini, usahawan yang dah tua, usahawan yang muda, lagi muda dari saya pun ada. Jadi saya kena jumpa ramai orang juga. Adakah saya suka? Tak suka. Tapi nak tak nak saya kena buat. Cuma bila jumpa dengan orang introvert ni, kebanyakan perjumpaan tu akan optimum lah. Dia takkan panjang meleret. Dia akan fokus on point sahaja. Kalau yang meleret pun biasanya bukan saya yang meleret, tapi klien tu yang akan drag. Sebab mungkin dia nak sembang banyak sikit saya kan. Dia akan drag sembang itu ni, dan saya akan
cuba tarik dia balik untuk masuk dalam topik yang penting tu. Macam tu lah. Walaupun introvert, dia bukan bermaksud tak boleh jumpa orang. Dia boleh jumpa orang, tak ada masalah. Dia macam kita pergi toilet. Tak ada orang yang suka duduk dalam toilet, dalam jamban. Tak ada orang. Tapi bila dia nak buang air, nak berak ke kencing, dia kena pergi toilet. Pergi tempat yang dia tak suka tu. Dia settlekan masalah kat situ, buang segala benda yang nak buang kat dalam toilet. Lepas tu dia keluar kat toilet dah. Dia tak ada nak lepak-lepak dalam toilet lama-lama. Dia tak suka duduk dalam toilet, tapi bukan bermaksud dia tak boleh duduk dalam toilet. Bila benda tu perlu, tak ada masalah dia pergi toilet. Bila tak perlu, dia tak duduk kat dalam toilet. Macam tu introvert. So, kesimpulan. Adakah orang introvert boleh berjaya? Boleh. Memang boleh berjaya. Saya dah jawab soalan tu. Mark Zuckerberg introvert, Elon Musk introvert. Ramai orang introvert dan berjaya. Tak ada masalah. Cuma macam mana kita nak berjaya adalah dengan cara kita memenuhi tanggungjawab kita dengan mengoptimiskan keadaan kita. Kalau kita kerja dan perlu jumpa orang, optimiskan perjumpaan tu. Jangan biarkan perjumpaan tu jadi terlalu panjang meleret-leret. Sebab kita yang akan penat. Bila penat hari-hari, penat dan benda tu kita tak suka, lama-lama kita akan down. Benda tu akan terkumpul dia punya stres. Kita dah tak optimiskan kita punya kelebihan dan kekurangan. Dia macam kapak dan pisau. Ada orang tu jenis kapak, ada orang tu jenis pisau. Dua-dua ni tak sama. Walaupun lebih kurang, tapi dia tak berapa sama sangat. Contoh bila kita nak memasak, kapak tu kerjanya untuk apa? Untuk memotong kayu-kayu api ni. Si kapak tadi tu boleh kerjanya untuk mengumpulkan kayu api, dan si pisau ni kerjanya bukan untuk kumpulkan kayu api, bukan. Jangan ambil tugas si kapak. Si pisau ni potong bawang, potong cili, potong makanan, potong ayam. Kapak tak sesuai nak potong benda-benda kecil ni, tapi pisau sesuai. Nampak tak? Walaupun kerjanya kita nak hasilkan sesebuah masakan, tapi fungsi tools berbeza. Orang ni berbeza-beza. Sebab tu ada orang yang sesuai kerja macam ni, ada orang yang sesuai kerja macam ni. Introvert sesuai macam ni, extrovert sesuai macam ni. Introvert ke extrovert ni bukan kelemahan. Ianya adalah spesifikasi. Berbeza dia punya kriteria dia. Kalau pergi kat sini, ianya akan jadi sebuah kelebihan. Bila pergi kat sini, ia akan jadi sebuah kekurangan sikit. Jadi kalau nak dapatkan output terbaik, kita mesti berada pada tempat yang optimiskan kelebihan dan kekurangan kita. Alright, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.